Adakah semua murid di kelas Banner mempunyai peluang pembelajaran yang sama? Salam sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Zingetang dan nama saya Lim Peteng. Hari ini kami akan membentangkan tajuk peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam mengurus kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Sekolah di Malaysia merupakan sebuah ruang sosial yang unik kerana menghimpunkan murid daripada pelbagai etnik, bahasa dan latar belakang sosial. Dalam konteks ini, guru memainkan peranan penting sebagai ejen sosialisasi untuk memastikan setiap murid mendapat peluang pendidikan yang adil. Namun begitu, realiti masih wujud jurang ketidaksamarataan yang memberi kesan kepada pengalaman pembelajaran murid. Berdasarkan situasi ini, kita dapat melihat bahawa kepelbagaian sosial budaya dalam kalangan murid bukan berlaku secara lawak, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Oleh itu, seterusnya kita akan melihat faktor-faktor yang menyumbang kepada kepelbagaian ini. Pertama, dari aspek agama dan kepercayaan. Di Malaysia, murid datang daripada pelbagai latar belakang agama seperti Islam, Buddha, Kristian dan Hindu. Perbezaan ini bukan sahaja berkaitan dengan kepercayaan, tetapi turut membentuk nilai, identiti dan cara hidup harian murid. Sebagai contoh, dari segi pemakanan, ada murid yang hanya mengambil makanan halal, ada yang vegetarian dan ada juga yang mempunyai pantang larang tertentu. Dari segi pakaian pula, ada murid yang perlu menutup aurat atau berpakaian sopan mengikut tuntutan agama mereka. Dalam konteks bilik darjah, perkara ini mungkin kelihatan kecil, tetapi sebenarnya memberi kesan yang besar terhadap kesejahteraan murid. Contohnya, jika guru merancang aktiviti seperti jamuan atau eksperimen makanan tanpa mengambil kira sensitiviti agama, murid mungkin berasa tidak selesa, terpinggir atau tidak dihormati. Selain itu, agama juga mempengaruhi nilai dan tingkah laku murid. Ada murid yang lebih berhati-hati dalam pergaulan, ada yang lebih menitik beratkan disiplin, dan ada juga yang lebih terbuka dalam interaksi sosial. Jika guru tidak memahami perkara ini, mereka mungkin tersalah tafsir tingkah laku murid. Contohnya menganggap murid terlalu pasif atau tidak bekerja sama. Dalam jangka panjang, ketidakpekaan ini boleh menjejaskan hubungan antara guru dan murid serta suasana pembelajaran keseluruhan. Oleh itu, guru perlu bukan sahaja memahami tetapi juga menghormati kepelbagaian agama ini dengan bersikap sensitif dan inklusif. Dengan cara ini, bilik darjah dapat menjadi ruang yang selamat dan selesa untuk semua murid tanpa mengira latar belakang kepercayaan mereka. Kedua, dari aspek adat resam dan tradisi. Setiap murid dibesarkan dalam persekitaran budaya yang berbeza, dan ini mempengaruhi cara mereka berfikir, berkomunikasi dan berinteraksi dalam bilik darjah. Sebagai contoh, dalam sesetengah budaya, murid digalakkan untuk aktif bertanya, memberi pendapat dan menunjukkan keyakinan mereka. Namun, dalam budaya lain, murid diajar untuk lebih diam, mendengar dan menghormati orang yang lebih tua, termasuk guru. Akibatnya, murid yang kurang bercakap mungkin dilihat sebagai tidak berguna atau tidak faham, sedangkan sebenarnya mereka hanya mengikut nilai budaya yang telah diterapkan sejak kecil. Selain itu, adat resam juga mempengaruhi cara murid bergaul dengan rakan. Ada murid yang mudah berinteraksi dengan semua orang, manakala ada yang lebih selesa berada dalam kelompok sendiri. Jika guru tidak memahami perkara lain ini, mereka mungkin membuat penilaian yang tidak tepat terhadap sikap dan keupayaan murid. Sebagai contoh, murid yang pendiam mungkin sebenarnya mempunyai pemahaman yang baik, tetapi tidak diberi peluang untuk menonjolkan diri. Dalam jangka panjang, ini boleh menjejaskan keyakinan dan perkembangan murid tersebut. Oleh itu, guru perlu melihat tingkah laku murid dalam konteks budaya mereka dan tidak membuat penilaian secara umum. Dengan pendekatan ini, guru dapat memastikan
Setiap murid dinilai secara adil dan diberi peluang yang sama untuk berkembang. Simpulan bahasa. Baik, kita mula dari kamu. Ketiga, dari aspek bahasa dan komunikasi. Bahasa merupakan medium utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, penguasaan bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan sejauh mana murid dapat memahami sesuatu pelajaran. Murid yang tidak menguasai bahasa pengantar akan menghadapi berbagai kesukaran seperti tidak memahami arahan, sukar menjawab soalan, dan tidak berani untuk bertanya. Sebagai contoh, ada murid yang sebenarnya memahami konsep tetapi tidak dapat menyampaikan jawapan kerana kekangan bahasa. Ini menyebabkan mereka dilihat sebagai lemah walaupun mereka mempunyai potensi. Selain itu, komunikasi juga menyebabkan gaya interaksi. Ada murid yang berani bercakap, ada yang pemalu, dan ada yang hanya selesa menggunakan bahasa ibunda mereka. Jika guru hanya memberi perhatian kepada murid yang aktif dan fasih, murid lain akan semakin terpinggir. Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh menyebabkan murid hilang keyakinan dan minat untuk belajar. Oleh itu, guru perlu menggunakan pelbagai strategi komunikasi seperti penggunaan bahasa yang mudah, bahan visual serta bantuan rakan sebaya. Dengan pendekatan ini, semua murid dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran tanpa mengira tahap penguasaan bahasa mereka. Katanya Kementerian Pendidikan KPM perlu melipat ganda usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan pelajar SJKC dan SJKT. Misalnya penambahan waktu pengajaran dan pembelajaran serta penguasaan bahasa dalam kalangan guru. Hanya KPM juga wajar mengkaji semula sukatan pelajaran subjek terbabit bagi memudahkan pelajar di sekolah berkenaan menguasai bahasa kebangsaan. Semalam Menteri Pendidikan Fadlina Sidiq berkata tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di SJKC dan SJKT didapati meningkat dalam keputusan SPM baru-baru ini. Keempat, dari aspek struktur sosial seperti kelas sosial dan pertempatan. Murid datang daripada latar belakang ekonomi yang berbeza dan ini memberi kesan langsung kepada peluang pembelajaran mereka. Sebagai contoh, murid daripada keluarga berkemampuan mempunyai akses kepada pelbagai sumber seperti tuition, internet, peranti digital dan bahan pembelajaran tambahan. Sebaliknya, murid daripada keluarga kurang berkemampuan lebih bergantung kepada sekolah sebagai satu-satunya sumber pembelajaran. Selain itu, faktor pertempatan juga memainkan peranan. Murid di kawasan bandar biasanya mempunyai lebih banyak pendedahan dan peluang berbanding murid di kawasan luar bandar. Perbezaan ini menyebabkan wujud jurang dari segi pengalaman, kemahiran dan pencapaian akademik. Jika tidak ditangani, murid yang kurang akses akan terus ketinggalan walaupun mereka mempunyai potensi yang tinggi. Dalam jangka panjang, jurang ini boleh menjadi semakin besar dan sukar untuk ditutup. Oleh itu, guru perlu peka terhadap latar belakang murid dan memastikan bahawa semua murid diberi peluang yang adil untuk belajar. Ini termasuk menyediakan sokongan tambahan kepada murid yang memerlukan supaya mereka tidak tercicir. My teachers are noobs, which means they are newbies. As a rookie,
you need to handle multiple tasks in teaching, which is already hard, you need to start up slow. And you usually have to tackle some challenges. But then, life slaps you again with the conditions here. Kelima, dari aspek bangsa iaitu kaum dan etnik. Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan ini menjadikan Bilik Darjah sebagai satu ruang yang sangat berbagai dari segi budaya dan pengalaman. Perbezaan ini sebenarnya merupakan satu kekuatan kerana murid berpeluang untuk belajar daripada perspektif yang berbeza. Namun begitu, cabaran yang sering berlaku ialah murid cenderung untuk bergaul dengan rakan daripada kaum yang sama kerana faktor keselesaan. Akibatnya, interaksi antara kaum menjadi terhad dan peluang untuk memahami antara satu sama lain semakin berkurangan. Jika keadaan ini berterusan, ia boleh menjejaskan usaha membina perpaduan dalam kalangan murid sejak di peringkat sekolah. Selain itu, kurangnya interaksi juga boleh menyebabkan salah faham atau stereotip antara kaum. Oleh itu, guru memainkan peranan penting dalam menggerakkan interaksi antara murid berbagai kaum melalui aktiviti yang terancang. Contohnya, pembentukan kumpulan campuran dapat membantu murid belajar untuk bekerja sama dan memahami perbezaan antara satu sama lain. Dengan cara ini, Bilik Darjah bukan sahaja menjadi tempat pembelajaran akademik tetapi juga tempat membina perpaduan. Bangsa Malaysia adalah suatu gagasan yang mengajak semua warga negara Malaysia tanpa mengira latar belakang keturunan, kaum dan anutan agama untuk bersatu padu dalam semangat muhibah dan kasih sayang. Bangsa Malaysia adalah identiti kita semua rakyat Malaysia yang hidup bersama dalam suasana damai. Jika ada masalah antara kaum yang berbeza, kita selesaikan dengan cara yang terbaik, macam keluarga. Sesama ahli keluarga pun ada berlaku masalah kan? Tetapi penyelesaian cara terbaik dan ikhlas demi kepentingan bersama. Bangsa Malaysia adalah keluarga kita semua. Jelas bahawa faktor-faktor seperti etnik, bahasa dan kelas sosial membentuk kepelbagaian dalam Bilik Darjah. Namun begitu, jika kepelbagaian ini tidak diurus dengan baik, ia boleh membawa kepada pelbagai isu ketidaksamarataan dalam pembelajaran. Oleh itu, seterusnya, kita akan melihat isu-isu yang timbul akibat situasi ini. Isu pertama ialah jurang bahasa. Dalam Bilik Darjah, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan kunci utama untuk memahami pembelajaran. Murid yang tidak menguasai bahasa pengantar akan menghadapi kesukaran untuk memahami arahan guru, menjawab soalan dan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Sebagai contoh, terdapat murid yang sebenarnya memahami sesuatu konsep, tetapi tidak dapat menyampaikan jawapan kerana kekangan bahasa. Akibatnya, mereka dilihat sebagai lemah walaupun mereka mempunyai potensi. Dalam banyak situasi, guru secara tidak sedar lebih memberi perhatian kepada murid yang fasih kerana mereka lebih mudah berkomunikasi dan memberi respon. Keadaan ini menyebabkan murid yang lemah bahasa semakin kurang diberi peluang untuk terlibat. Dalam jangka panjang, perkara ini boleh menjejaskan keyakinan diri murid. Mereka mungkin mula berasa takut untuk bercakap atau bertanya kerana bimbang melakukan kesilapan. Akhirnya, mereka menjadi semakin pasif dan ketinggalan dalam pembelajaran. Oleh itu, jurang bahasa bukan sahaja memberi kesan kepada pencapaian akademik, tetapi juga berkembang emosi dan sosial murid. Jika tidak ditangani dengan baik, ia boleh menjadi penghalang utama kepada pembelajaran yang adil. Kenapa yang kau ni?
Cikgu ask me to draw, but I want to play. Aku rasa sebab kau ni pelik. Cikgu pun taklah tahan dengan kau. Pelik? Itulah pasal dah lah makan makanan Cina. Asyik speaking je. I tak faham. Cuba kau cakap BM elok-elok sikit. Nanti cikgu bagilah komen kita orang. Itulah pasal. Ni tak. Asyik speaking je. Kau ingat kau masalah? Menyampah aku tengok kau ni. Pergilah melukis seorang kat sana. That's right. Banana. Hey! What's all the noise about? Haikal yang mula dulu, cikgu. We didn't do anything. Dia banana stupid weirdo. Enough! 5 of y'all, go and try and do ketuk tapi now! Teacher. No buts! Go now! Isu kedua ialah layanan guru atau bias. Bias guru merujuk kepada kecenderungan guru untuk melayan murid secara berbeza berdasarkan tanggapan atau persepsi tertentu, sama ada secara sedar atau tidak sedar. Sebagai contoh, guru mungkin melabel murid sebagai pandai, lemah atau nakal. Label ini seterusnya mempengaruhi cara guru berinteraksi dengan murid. Murid yang dianggap pandai sering diberi lebih banyak peluang untuk menjawab soalan atau terlibat dalam aktiviti, manakala murid lain kurang diberi perhatian. Keadaan ini menyebabkan peluang pembelajaran menjadi tidak seimbang. Selain itu, murid yang dilabel sebagai lemah mungkin akan mula percaya bahawa mereka memang tidak mampu untuk berjaya. Ini boleh menjejaskan motivasi dan keyakinan diri mereka. Dalam jangka panjang, bias guru boleh memberi kesan yang besar terhadap perkembangan akademik dan emosi murid. Lebih membimbangkan, bias ini sering berlaku secara tidak sedar, menjadikannya sukar untuk dikenal pasti. Oleh itu, guru perlu sentiasa reflektif terhadap amalan mereka dan memastikan layanan yang diberikan adalah adil kepada semua murid. What are you guys doing? 我正在跟我们讲话。不要理他。Kenapa asyik dia pada kita je? Entah, biarlah dia. Oi! Oi, give back her razor lah. Panggillah pemadam dia balik. Hai kau! Mai sini! Hi Carl, do you want to draw? I can teach you. But teacher, I want to play with my friend. Hi Carl, I think it's better that you go and just sit and just start drawing something, okay? Go back to your desk. Isu ketiga ialah stereotip gender dan kaum. Stereotip merujuk kepada tanggapan umum terhadap sesuatu kumpulan yang selalunya tidak semestinya tepat. Dalam konteks pendidikan, stereotip ini boleh mempengaruhi jangkaan terhadap kebolehan murid. Sebagai contoh, terdapat anggapan bahawa murid lelaki lebih cemerlang dalam matematik dan sains, manakala murid perempuan lebih cemerlang dalam bahasa. Selain itu, terdapat juga stereotip terhadap kaum tertentu yang boleh mempengaruhi cara guru melihat potensi murid. Masalahnya, stereotip ini boleh menggerakkan peluang murid untuk berkembang. Murid mungkin mula mempercayai bahawa mereka hanya sesuai dalam bidang tertentu sahaja dan tidak berani bercuba perkara baharu. Dalam jangka panjang, ini boleh mempengaruhi minat, pilihan akademik dan juga kerjaya mereka pada masa hadapan. Selain itu, stereotip juga boleh menjejaskan interaksi antara murid kerana mereka mungkin mempunyai persepsi tertentu terhadap rakan daripada kumpulan lain. Oleh itu, penting untuk guru memastikan bahawa setiap murid diberi peluang yang sama tanpa dipengaruhi oleh stereotip. Thanks for coming, ma'am. Me and the teachers feel that Haikal is having a bit of trouble making friends, probably because he's a bit different. Different? How different?
Like for example, in this form, he filled up that he's Malay and Chinese. We actually need him to fill up one. Tapi dia memang half Chinese, half Malay. What's wrong with that? I understand, ma'am, but the law requires him to fill up one. Why not Malay since his father is Malay? Why not Malay? Are you serious? Yes, ma'am, I am. No, I will not make any decisions for my son. He's both Malay and Chinese. You faham tak? I understand, ma'am, but the law... I'm sorry. You as a teacher, you should teach them to understand the differences. They should learn to be more accepting, okay? Kalau kita membeza-bezakan diorang dari kecil, macam mana diorang nak belajar to accept each other when they grow up? But ma'am, the law actually wants him to... You know what? Just letak dia lain-lain saja. Are you sure about this, ma'am? What choice do I have? Okay. Isu keempat ialah jurang pencapaian akademik. Jurang ini merujuk kepada perbezaan tahap pencapaian antara murid yang berpunca daripada berbagai faktor seperti bahasa, latar belakang sosial serta layanan dalam bilik belajar. Sebagai contoh, murid yang mempunyai sokongan keluarga, akses kepada sumber pembelajaran dan keyakinan diri yang tinggi cenderung untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Sebaliknya, murid yang menghadapi kekangan dari segi bahasa, ekonomi atau peluang akan lebih mudah ketinggalan. Jika jurang ini tidak ditangani, ia akan menjadi semakin besar dari semasa ke semasa. Ini bukan sahaja menjejaskan pencapaian individu, tetapi juga memberi kesan kepada keadilan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Lebih penting, jurang ini menunjukkan bahawa tidak semua murid bermula dari titik yang sama. Oleh itu, pendekatan layanan sama rata tidak semestinya adil. Sebaliknya, murid perlu diberi sokongan berdasarkan keperluan masing-masing. Dengan cara ini, jurang pencapaian dapat dikurangkan dan peluang pembelajaran yang lebih adil dapat diwujudkan. Ketidaksamarataan ini bukan berlaku secara semula jadi, tetapi merupakan hasil interaksi antara latar belakang murid, sistem pendidikan dan amalan guru itu sendiri. Yeay, kita dah sampai sekolah. Adam. Okey, salam ibu. Spek. Salam ibu. Okey nah, pakai beg. Adam tak nak pergi sekolah. Adam kena pergi sekolah lah. Nanti pukul 12.30 ibu ambil. Okey? Okey. Boleh? Jangan nangis-nangis tau. Okey, jaga diri. Belajar rajin-rajin. Bye, Adam. Bye. Love you. I love you. Adam, seronok ke hari ni? Seronok. Jom kita colour. Jom. Bestnya hari ni school. Balik nak cerita kat ibu lah. Melati, nak pergi mana tu? Sini sekejap. Melati nak ke bilik ayah. Kenapa? Kau ni suka membebankan aku. Kau tak penat ke Melati? Tadi baru saja cikgu kau call. Kau datang lambat ke sekolah, tak siap kerja sekolah. Kau nak jadi apa ni Melati? Ha? Melati, kita ni miskin. Mak kau dah meninggal dunia. Kau boleh tak jangan sakitkan kepala aku lagi? Melati minta maaf ayah. Melati tak dapat buat kerja sekolah tu sebab... Itu semua alasan Melati. Aku tak nak tahu lagi cikgu kau call aku lagi. Faham Melati? Faham. Melati minta maaf ayah. Kesemua isu ini menunjukkan bahawa ketidaksamarataan dalam pendidikan bukan berlaku secara semula jadi, tetapi berkait rapat dengan cara pengajaran dan interaksi dalam bilik belajar. Oleh itu, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani isu-isu ini. Seterusnya, kita akan melihat peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam menguruskan kepelbagaian ini. Sebagai ejen sosialisasi, peranan pertama guru adalah dari segi peribadi. Guru perlu mempunyai sikap empati dan kepekaan terhadap latar belakang murid yang berbeza. Ini bermaksud, guru bukan sahaja melihat murid dari segi akademik, tetapi juga memahami keadaan sosial, budaya dan emosi mereka. Sebagai contoh, apabila seorang murid diam di dalam kelas, guru tidak seharusnya terus menganggap murid tersebut tidak berminat atau lemah.
Sebaliknya, guru perlu cuba memahami sama ada murid itu kurang yakin menghadapi masalah bahasa atau dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Selain itu, guru juga perlu mengelakkan stereotip dan label negatif. Setiap murid mempunyai potensi yang berbeza dan tanggapan awal guru boleh memberi kesan besar terhadap perkembangan mereka. Guru yang bersikap adil, sabar dan terbuka akan membantu membina keyakinan murid serta mewujudkan hubungan yang positif dalam bilik darjah. Apabila murid merasa dihargai, mereka akan lebih berani untuk mencuba dan melibatkan diri dalam pembelajaran. Dengan kata lain, sikap guru boleh menjadi faktor yang sama ada mengukurkan atau mengurangkan ketidaksamarataan dalam pendidikan. Kalau nak Malaysia maju, kan patut bermula dengan kita. Tapi ramai lagi macam Meng. Tak dapat pergi sekolah. Tak dapat nak belajar untuk memajukan diri dan negara kita. Kakak yang lancar ni. Peranan kedua ialah dari segi profesional. Guru perlu mengamalkan pedagogi inklusif iaitu pendekatan pengajaran yang mengambil kira kepelbagaian murid dalam bilik darjah. Salah satu strategi ialah pembelajaran kooperatif di mana murid bekerja sama dalam kumpulan yang berbagai. Melalui interaksi ini, murid dapat saling membantu dan belajar antara satu sama lain. Selain itu, guru juga perlu mengamalkan pengajaran berbeza atau differentiated instruction, iaitu menyesuaikan kaedah dan bahan mengikut tahap murid. Sebagai contoh, guru boleh menyediakan soalan dengan tahap kesukaran yang berbeza atau menggunakan bahan visual untuk membantu murid yang lemah bahasa. Guru juga boleh menggunakan pelbagai kaedah seperti aktiviti hands-on, teknologi dan perbincangan supaya pembelajaran lebih menarik dan mudah difahami. Dengan pendekatan profesional yang sesuai, guru dapat memastikan setiap murid mendapat peluang untuk belajar mengikut kemampuan masing-masing. Ini secara tidak langsung membantu mengurangkan jurang pencapaian dalam bilik darjah. Apa cikgu boleh bantu? Kami semua nak jadi kru TV PSS boleh? Boleh. Tapi apa kelebihan korang? Saya boleh jadi wartawan. Okey, menarik. Sekarang cikgu bagi masa korang buktikan apa yang korang sebut tadi. Baik, cikgu. Di sinilah semuanya bermula. Setiap hari mereka kembali bukan kerana paksaan, tetapi kerana tekad. Tekad untuk belajar, mencuba dan membuktikan kemampuan diri. Mereka datang dengan hati yang syarat dengan semangat. Hari demi hari mereka semakin yakin. Kreativiti mereka mula menyala tanpa sempadan, tanpa batasan. Dan akhirnya usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Dulu mereka hanyalah 4 sahabat yang biasa, diam di balik keramaian bakat terpendam tanpa pentas. Kini mereka bukan lagi penonton,
tetapi pemain utama dalam dunia kecil bernama TVPSS. Mereka menulis skrip, menyunting cerita, merakam suara. Suara murid, suara sekolah, suara perubahan. Setiap karya mereka lahir bukan kerana mahukan pujian, tetapi kerana keinginan untuk belajar, mencuba dan memberi makna. Peranan ketiga dari segi amalan dalam bilik belajar. Guru perlu memastikan setiap murid diberi peluang yang sama untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran. Ini termasuk memberi peluang kepada semua murid untuk menjawab soalan, menyuarakan pendapat dan mengambil bahagian dalam perbincangan. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan teknik seperti pemilihan rawak atau kerja kumpulan supaya bukan hanya murid tertentu sahaja yang aktif. Selain itu, guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat dan inklusif. Murid perlu berasa bahawa mereka tidak akan dipersendahkan jika membuat kesilapan. Apabila murid berasa selamat, mereka akan lebih berani untuk mencuba dan belajar. Guru juga boleh menggalakkan interaksi antara murid pelbagai kaum dengan membentuk kumpulan campuran. Ini bukan sahaja membantu pembelajaran, tetapi juga memberi nilai toleransi dan kerjasama. Melalui amalan harian ini, guru dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pembelajaran yang adil dan inklusif. Okey kelas, tajuk lukisan hari ini ialah jika kamu seorang pencipta, apa yang kamu akan cipta untuk majukan Malaysia? Sekarang ni kita ada Twin Tower kan? Nanti saya nak guna Tree Tower iaitu menara kembar 3. Dia akan jadi bangunan tertinggi di dunia dan harumkan nama Malaysia. Terima kasih Nabila. Sama-sama. Marcus? Kita ada Myvi, King of the Road. Tapi saya mahu cipta King of the Sky. Myvi terbang. Saya akan membuat shopping mall yang paling besar. Saya nak bina jabatan dari Penang ke Sabah. Walaupun guru memainkan peranan yang penting dalam memastikan keadilan dalam pembelajaran, usaha ini tidak boleh bergantung kepada guru sahaja. Ia memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak serta penambahbaikan dalam sistem pendidikan. Oleh itu, seterusnya kita akan melihat beberapa cadangan untuk meningkatkan pengurusan kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Antara langkah penambahbaikan termasuklah latihan guru dalam pendidikan inklusif supaya guru lebih bersedia menghadapi kepelbagaian murid. Selain itu, kurikulum yang responsif budaya juga penting supaya pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan murid. Penlibatan ibu bapa dan komuniti juga perlu diperkukuhkan kerana sokongan daripada mereka dapat membantu perkembangan murid. Sebagai contoh, ibu bapa boleh membantu anak dalam pembelajaran di rumah, manakala komuniti boleh menyediakan program tambahan. Akhir sekali, program integrasi antara murid perlu diperbanyakkan untuk menggerakkan interaksi antara kaum. Kesimpulannya, guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi ejen sosialisasi yang berperanan membentuk keadilan dalam bidang pendidikan. Pengurusan kepelbagaian sosial budaya yang berkesan bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik, malah memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan murid. Pendidikan yang adil bukan bermaksud memberi perkara yang sama kepada semua, tetapi memberi mengikut keperluan setiap murid. Sekian, terima kasih.